Hello and welcome to the 19th Bull Cameronian Arts Awards on set. I am Sabrina Hassan, and today with me I have one of the nominees of the costume design, styling and makeup from the theatre category. Welcome, Nani Zaha. Hi. Congratulations on your nomination. Thank you. She's got two nominations, one for Ratna Kadal and another one for Pucuk Gunung Ledang. Yeah, Bangsawan Pucuk Gunung Ledang. Betul. Right, congratulations. Thank you. Tak expect pun. Okay, so let's talk about Pucuk Gunung Ledang first. Pucuk Gunung Ledang kan is set in Melaka, right? So what is it about the Melaka culture that you input into the design? Kalau untuk Puteri Gunung Ledang, culture dia more to, sebab dia punya Puteri Gunung Ledang kan cerita pasal istana. And then untuk kostum, more to kostum istana lah. Lepas tu kalau dalam watak PJL tu sendiri, memang ambil daripada Jawa Indonesia. So daripada baju dia memang nampaklah Jawa dia punya bahasa dia. And then untuk makeup, mostly memang watak dalam cerita tu watak orang-orang tua. So bagi untuk melengkapkanlah cerita tu, saya makeupkan untuk SFX orang tua, dan Nenek Kebayan juga dia lagi tua daripada tua. So dia memang nampak pengarah memang minta memang fine line untuk detail-detail line memang keriput betul-betul. Lepas tu untuk PJL saya memang suka sebab hari-hari makeup dia lain-lain. I makeup dia hari satu hari hijau, satu hari purple, satu hari galaxy, macam-macam saya buat. So memang dia punya pelakon sendiri bagi saya green light lah untuk saya. Untuk tukar-tukar? Yes, memang kreativiti. Untuk keluarkan kreativiti saya. So bila makeup tu tukar, do you think lakonan dia pun tukar? Ada tak anything yang influence dia? Sometimes sebab ada satu hari tu saya makeup untuk muka dia, memang mata tu warna galaxy. So macam hari tu memang banyak gila orang komen, hari ni lakonan awak lain lah. Sebab maybe dia ada satu influence dalam makeup tu, influence dia punya lakonan. Maybe saya tak tahu. Feel dia lain kan? Tak tahu. Right, yeah, the direction is all the same tapi the feel might be different kan? Yes, betul. Okay. Is there a difference pasal Pucuk Gunung Ledang was staged in revolution stage punya space kan? So it's a smaller space kan? It's a box. So is there a difference kalau in terms of the makeup application for a smaller space? Tak tahu macam nak terangkan, tapi bila dalam small space kita kena kurangkan makeup kan, just untuk sebab jarak pelakon dan penonton adalah dekat. Tapi disebabkan watak tu sendiri adalah watak yang main, jadi kita perlukan makeup yang sedikit ekstra daripada yang watak-watak lain. So nampaklah dia punya gah, dia punya elegan dia kat situ. So dia sama dengan dia punya stage besar lah makeup dia. So itulah dia cantik lah, dia cantik lah. So Ratna Kadal is about the story between two different cultures, betul? So macam mana Nani bezakan like in terms of the costume and the styling of two different cultures to to showcase macam that they are from two different places? Dia sebabkan ada Indian and Melayu dalam cerita tu kan. So watak Indian dalam cerita tu disebabkan dia zaman-zaman 70-an, 80-an macam tu. Zaman-zaman tu orang Indian suka pakai kain macam kain sarung yang kain lepas tapi dia warna putih. Adalah sikit-sikit dia punya corak warna emas-emas macam tu. Kebanyakannya orang Indian dalam cerita tu kami bagi dia pakai baju macam tu. And then untuk watak-watak orang Melayu kami bagi banyak baju kemeja. Tapi color-color yang dalam cerita tu tak adalah color yang striking. Sebab nak sesuaikan dengan zaman-zaman tu kita bagi warna-warna yang kusam, warna-warna coklat. Kostum tak membantu sangat, maybe sebab pengarah dah pilih pelakon-pelakon yang sesuai dengan watak tu. So yang Indian memang ambil Indian, yang Melayu memang ambil Melayu. And then untuk ensemble, dia ambil orang-orang yang berkulit gelap untuk jadi watak Indian. So memang sesuai lah. Tak banyak membantu sangat pun, tapi cantiklah bila tengok kat atas pentas tu, memang sesuai pemilihan watak tu. So dalam research Nani kan between like the different cultures, Malay and Indian, ada
ada tak similarities that you discovered? Ada persamaan? Persamaan untuk watak In terms of like baju, pemakaian, atau in terms of any of the makeup? Ada. Sebenarnya makeup, diorang just makeup natural je. Sebab macam saya cakap, macam pengarah memang dah ambil pelakon-pelakon yang memang dah sesuai. So memang makeup natural, semua makeup natural untuk watak-watak Melayu, watak-watak Indian. Cuma yang berbezanya adalah watak-watak main cast untuk Indian, main cast untuk Indian just sebab dia adalah seorang yang membawa watak yang perempuan yang lemah lembut, and then dia seorang penari juga. So makeup dia just macam PJL, dia elegan juga. Cuma color-color yang saya kena bawa kat dia hanyalah warna-warna yang dah ditetapkan oleh pengarah lah. Just hijau ke merah ke kan, yang menampakkan yang boleh tonjolkan mata-mata dia kan. Lepas tu untuk baju just ups punya Indian dan Melayu memang sama. Ada yang pakai singlet, ada yang pakai kemeja, yang buka meja, macam itulah. Itu je lah persamaan yang saya boleh nampak. How do you handle ramai kan cast untuk Bangsawan, Ratna Kadal semua ramai. Jadi how do you handle? Do you have a big team ke atau orang buat makeup sendiri? Macam mana? Mostly, okay. Secara jujurnya, masa PGL saya kena makeup almost 20 saya seorang saja, tapi saya ada kawan lagi seorang untuk bantu saya, jadi dia meringankan beban saya masa tu, alhamdulillah. So saya just makeup dalam 12 macam tu, and then dia makeup yang selebihnya more to natural. Kalau dalam Ratna Kadal, saya bersyukur sangat-sangat sebab tak ada yang menggunakan makeup effect, just makeup natural. Cuma watak Ratna Kadal tu sendirilah yang memerlukan watak makeup yang berat. So saya banyak ambil masa ke dia saja. Tapi masa first untuk PJL tu memang berapa lama pinggang the duration? Sakit. Untuk watak PJL saja 4 jam. Untuk PJL herself? Yes. 4 jam? Yes, sebenarnya. Oh wow. Saya start makeup dari pukul 4 petang. Sebab dia orang pertama yang saya akan makeup pukul 4, 5, 6, 7. Maybe kalau 7 tu dah settle, alhamdulillah lah. Itu je. Okay, lepas tu baru yang lain? Yes. The costume untuk ramai cast macam tu, how did you manage that? I'm sure there was a budget for it semua kan? Itu memang kita akan diberi bajet dan kita sponsor daripada tempat yang boleh memberikan kita sponsor. Dan selalunya sponsor tu memang dapat terus lah daripada tempat tu. Daripada PGL saya rasa daripada satu butik tu, saya tak tahulah nama dia apa, tak ingat. Tapi alhamdulillah dia bagi kita sponsor, and dia bagi kita sepanjang show tu lah. How did you get involved in costume design? Okay, first masa saya study memang ada satu subjek memang kita kena belajar how to make costume, how to do makeup, semua benda kan. Memang kita kena belajar benda tu, tapi masa saya belajar saya tak macam get into sangat benda-benda macam ni. So tiba-tiba dah habis belajar semua, tiba-tiba RS panggil saya untuk buat makeup masa Raja Bersiung, bangsawan India yang first dulu dia buat. So masa tu saya masuk 2 hari sebelum pementasan tu. Okey. Jadi saya macam Abang Wan sendiri tanya saya, Nani boleh buat makeup macam garang-garang ke, macam efek-efek ke, kening ke atas semua. Saya macam boleh kot. So macam okay try. Lepas tu hari first pementasan tu saya buat. Lepas tu saya tunjuk kat Abang Wan, macam ni ke? Lepas tu dia kata okay. Lepas tu saya macam saya ada bakat dalam benda ni. So macam okey lah. Start situlah Abang Wan panggil saya untuk involve dia punya pementasan yang besar-besar. Event yang kecil pun dia panggil saya. So dari situlah saya get into the makeup, styling, semua benda. Tema untuk Bo Cameronian tahun ni adalah pentas kehidupan, meneroka tanpa batasan. Right. So Nani sebagai seorang designer, right? And stylist, macam mana Nani push yourself to meneroka tanpa batasan?
Kalau dari segi styling, semua benda kan, styling, kostum, makeup, bagi saya menurut keterbatasan ni adalah benda yang macam kita kena keep belajar sebab ilmu tak ada batas. Macam tu kan. So disebabkan tu saya terapkan dalam saya punya makeup. Saya setiap kali kalau contohlah kalau saya baru kenal, contoh kalau Sabrina sendiri saya kenal, okey boleh tak hari ni saya nak buat makeup lain sikit? Hari ni boleh tak saya buat makeup sikit? Sebab dari situ saya boleh belajar. Saya boleh belajar macam mana nak buat makeup. Even saya kalau saya tak job apa pun, saya still belajar untuk buat SFX. Saya pernah buat SFX tapi tak pernah dipanggil untuk buat job lagi. Tapi insya-Allah lepas ni boleh. Insya-Allah cakap pada kamera. Insya-Allah lepas ni. Tapi saya still belajar sebab yalah kena juga dengan kita punya tema kan. Ya. Apa? Pentas kehidupan meneroka tanpa batas. Itu dia. Okey. Okay. Itu saja. Alright Nani, terima kasih. Thank you for being with us today. Yes. Right? And thank you all for being with us today too. Yeah. Alright.